Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kali ini saya nak kongsi sedikit cara dan tips macam mana nak memilih supervisor. Okey, sebab supervisor ni sangat penting ya. Kalau silap-silap hari bulan, silap pilih supervisor sampai sudah kita tak akan habis Jadi supervisor ni sangat penting sahabat-sahabat kerana kalau kita salah pilih supervisor, ada kemungkinan kita tidak dapat menyelesaikan PhD kita. Ni banyak kes-kes sahabat-sahabat saya pun banyak berlaku ya. Kadang-kala kita memilih supervisor yang tak sekepala dengan kita. Contohnya kalau kita buat dalam bidang undang-undang syariah. Dalam undang-undang syariah kita ada prinsip-prinsip tertentu yang kita kena pegang, yang kita tidak boleh untuk lari daripada prinsip tersebut. Tetapi tiba-tiba kita dapat supervisor yang orientalis, contohnya kalau kita belajar dekat UK, US dan sebagainya, yang mana orientalis ni cuba memasukkan jarum-jarum halus untuk meracuni pemikiran kita. Dia akan ada setengah dia boleh diterbuka. Tetapi ada kes yang mana supervisor berpegang dengan dia punya kepercayaan dan keyakinan dia dan bercanggah dengan apa yang kita yakin dalam undang-undang Islam. Jadi dia clash kat situ. Bila clash, akhirnya tak dapat nak habiskan PhD. Jadi ini masalah besar. Jadi kita kena kenal pastikan supervisor kita jenis macam mana. Khususnya kalau mereka yang membuat PhD dalam undang-undang syariah, contohnya berkaitan dengan akidah dan sebagainya. Jadi mereka sangat perlu berhati-hati dalam memilih supervisor. Kalau sahabat-sahabat tengok background video saya ni, inilah universiti tempat saya belajar masa saya buat PhD sekitar tahun 1991 hingga 1996 di Glasgow Caledonian University ataupun GCU. Okey. Jadi pengalaman saya dengan supervisor ni memang agak tough juga sebab dalam tempoh lebih kurang 4 tahun saya buat PhD. Okey, saya ada 3 supervisor. Yang pertama, Profesor Amin. Profesor Amin ni daripada Iran. Memang seorang Syiah, tapi Syiah yang tak praktis lah. Secara umumnya pakai pun cara moden, tak ada pakai jubah, tak ada pakai serban besar sebagainya kan. Dan dia pun tidak nampak cuba untuk memasukkan jarum-jarum Syiahnya ke dalam pemikiran kita. So tak ada masalah. Cuma selepas lebih kurang setahun dia letak jawatan. Okey, jadi terpaksalah universiti mencari supervisor baru. Akhirnya dapatlah seorang supervisor, Dr. Muna Siddiqui daripada Pakistan. Pun tak lama bersama dengan beliau, lebih kurang setahun macam tu bersama beliau. Maka bertukar pula dan akhirnya Allah Ta'ala hantar seorang supervisor yang sangat bagus. Ya, walaupun dia bukan profesor, beliau adalah Dr. Mahdi Zahra. Okey. Jadi Dr. Mahdi Zahra ni daripada Syria. Okey. Dan menjadi pensyarah dekat universiti ini. Dan Alhamdulillah dengan bimbingan beliau, akhirnya saya berjaya mendapat PhD lah. Dia Alhamdulillah sangat bagus, ya, sangat membantu, banyak membantu dan dia memberikan kebebasan kepada kita untuk berfikir, untuk membuat kajian. Dia banyak membantu Alhamdulillah. Satu lagi perkara yang penting, supervisor ni kita perlu pada kepada kebiasaannya, saya sendiri pun sebagai supervisor di universiti, biasanya apabila sampai masa untuk Viva Bose, okey, jadi kita biasanya akan memilih external examiner dan juga internal examiner. So sebagai supervisor, biasanya kita akan memilih pemeriksa luar dan juga pemeriksa dalam yang tidak begitu strict. Bukan tidak strict itu maksudnya dia akan maknanya membuat pemeriksaan tesis itu secara sambil lewa dan tidak prihatin dengan apa-apa kesilapan yang berlaku. Cuma ada setengah pensyarah ni dia sangat strict. Maknanya benda-benda kecil pun dijadikan benda tu besar. Tapi ada setengah-setengah tu dia benda yang kecil dia boleh tolerate dan dia minta kita perbaiki dan sebagainya, dia memudahkan. Ini pun satu perkara yang penting. Jadi kita nak tahu juga supervisor tu, kalau boleh kita dapat supervisor yang dia punya kontak ramai, yang mana supervisor ni boleh membantu kita di peringkat akhir nanti, bukan saja untuk supervise kita tetapi untuk memastikan beliau akan mendapat internal examiner dan external examiner yang boleh yang bertimbang rasa, bukan yang tak ada hati perut. Ada juga yang jenis macam tu, yang semuanya cari salah pelajar saja.
Dan ada yang pensyarah yang memang cari jalan untuk gagalkan pelajar. Ada juga yang agak quote and quote jahat lah. Ya. Walaupun nampak macam profesional, tapi sepatutnya sebagai pensyarah saya berkeyakinan bahawa kita perlu ada sifat toleransi sikit lah. Kita ada sifat maksudnya kasihan belas sikit. Pelajar dah spend masa 3 tahun, 4 tahun kadang-kadang. So kita consider dari sudut usaha mereka, dan kecuali lah kalau tesis tu memang orang kata rubbish lah, tak ada nilai langsung, maka itulah cerita. Tapi ini tidak mungkin akan berlaku kerana setiap pelajar dia ada supervisor dia yang menyelia dia dan yang guide dia, yang membantu dia daripada awal penulisan sehinggalah ke akhirnya. Jadi tidak mungkin supervisor akan lepas tangan, tidak mungkin supervisor akan biarkan pelajar tu turun ombak ambing, berseorangan diri, membuat research dan sebagainya. Dia perlu bantuan, dan setiap langkah, setiap step itu akan dibantu oleh supervisor. Jadi bila kita ni sebagai pemeriksa luar atau pemeriksa dalam, bila kita tengok kita ada supervisor yang telah menyelir pelajar, jadi kita tidak boleh kata oh ini 100% mana tak boleh pakai, semua rubbish dan sebagainya. Maka saya rasa sebagai supervisor, sebagai pemeriksa dalam dan luar, kita perlu ada hati perut lah, ada rasa kesian belas, dan kita perlu ada respect kepada sahabat kita yang mungkin sebagai supervisor, sebab kita yakin bahawa supervisor telah pun menjalankan tugas dia. Jadi sahabat-sahabat, itulah sebahagian daripada perkongsian saya. Pilih supervisor yang betul, insya-Allah, yang ada kepakaran pastinya, ya, mengikut bidang kita masing-masing, tetapi perlu juga pastikan bahawa supervisor kita, tanyalah, mungkin kontak kepada supervisor tersebut, ya, pada profesor tersebut. Tanya pandangan-pandangan sahabat-sahabat yang lain yang ada kaitan, yang mengenali profesor tersebut, ya. Jangan pilih supervisor yang terlalu strict kerana ia memayahkan ataupun menyusahkan anda, sahabat-sahabat, untuk menghabiskan PhD anda. Okey, selamat berjaya bagi mereka yang sedang ataupun akan mengambil PhD, insya-Allah. Assalamualaikum.